Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Selamat hari berkurung. Sempena hari raya. Syawal menjelang tiba, maka PKP pun bermula seluruh negara. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri yang paling prihatin, paling bertimbang rasa, paling menghormati perasaan rakyat, paling macam-macam lah kan. Saudara, itu sebabnya saya nak ulangkan beribu-ribu kali. Bila sampai ke peti undi, jangan kita sekali-sekali lupa. Jangan lupa jasa Perdana Menteri kita yang telah mengurung kita di pagi raya. Jangan lupa jasa Perdana Menteri kita yang telah mengarahkan bazar Ramadan ditutup, yang telah mengarahkan supaya masjid tak boleh lebih 50 orang, yang telah mengarahkan supaya surau-surau yang kapasiti dia bawah 1000 tak boleh lebih 20 orang, termasuk masjid yang bawah 1000 tak boleh lebih 20 orang. Ini semua kita kena ingat satu persatu. Jangan lupa, selama hari ini ada orang kata siapa pun jadi Perdana Menteri tak ada kena-mengena dengan aku. Aku punya hidup tetap sama. Sekarang aku nak tanya dengan korang, bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, korang boleh ziarah Hari Raya ni? Tak boleh. Tak boleh. Zaman Datuk Mahathir, walaupun orang panggil dia Maha Fir'aun, orang panggil dia Maha Zalim, setidak-tidaknya dia tak pernah melarang kita daripada menziarah sanak saudara, daripada menziarah jiran sebelah rumah, daripada menziarah mak bapak dekat kampung. Cuba tuan-tuan bayangkan, mentang-mentanglah dia tak ada mak bapak, tuan-tuan senang je dia cakap tak payah melawat, nak melawat, nak kena ada surat hospital, bawa bapak pergi hospital pun tak lepas. Inilah yang berlaku zaman Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, itu sebabnya suka tak suka kita kena pagi-pagi raya lagi, bila kita telefon mak bapak kita, telefon adik-beradik kita, telefon saudara mara kita, mengucapkan selamat hari raya, beritahu kat dia orang, lepas ni jangan buat kesilapan lagi. Lepas ni jangan lagi cuba try test. Lepas ni kena ingat, hanya satu parti boleh memastikan bahawa Malaysia ini dapat kita takbir dengan baik, pengurusan dia bagus, dari segi kedudukan ekonomi bagus, rakyat berada dalam keadaan baik, rakyat hidup senang. Jadi jangan lagi sekali-sekali cuba try test nak beri selain daripada Barisan Nasional mentadbir negara, tuan-tuan. Inilah parahnya saudara, bila setengah orang tak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada. Bila apa yang kita ada tu dah hilang, barulah hari ni orang dok sibuk rindu zaman Najib. Tapi nak buat macam mana? Dah terlambat, tuan-tuan. Datuk Seri Najib pun kalau boleh dia orang nak masukkan dalam penjara. Siapa yang nak menyelamatkan kita? Siapa nak menyelamatkan negara ni? Kalau menjelang pilihan raya umum yang akan datang, semua yang menentang kerajaan Perikatan Nasional ni sudah pun mereka sumbat ke dalam penjara. Siapa yang akan mempertahankan nasib kita rakyat Malaysia? Yang ini menjadi persoalan yang perlu kita fikir dengan semasak-masaknya. Jadi tuan-tuan, saudara yang saya kasih sekalian, hari ini kita ada beberapa soalan-soalan yang akan kita jawab. Bersama saya hari ini, Saudara Wan Quresh akan menerima soalan-soalan daripada anda. Jadi siapa yang berhajat nak bertanyakan soalan, bolehlah telefon nombor telefon 017 3445 120. 017 3445
Silakan saudara Wan Kuris. Okey. Assalamualaikum tu. Oh, melawat rumah baru Gomo dibenarkan Okey, Datuk. Okey. Hari ini Perdana Menteri telah membuat satu keputusan tu, Ya. pengumuman bahawa PKP 3.0 ataupun PKP seluruh negara akan diadakan pada 12 hari bulan Ya. sehingga Jun. Jadi itu Macam mana itulah hobi baru Perdana Menteri kita. Ya. Bapa perutusan Malaysia. Ya. Jadi alasan yang diberi itu Ya. kenapa perlu sambung lagi PKP ni? Ya. Ialah kerana ada varian yang baru tu. Varian baru. Varian baru. Varian baru yang dia bawa masuk. Varian baru dan perlu diperjelaskan apa varian baru tu. Dan kemudian dia menyalahkan rakyat bahawa rakyat gagal mematuhi SOP. Oh, rakyat pula hari ni yang gagal mematuhi SOP. Ya, sebelum ni Menteri UMNO dipersalahkan kerana Selama hari ni kalau kita lihat bermulanya COVID ini kerana kebodohan Kerajaan Pakatan Harapan yang mana Muhyiddin ada dalam tu. Betul tak? ya, Bila outbreak ini berlaku di Wuhan, bila mana kita mendesak supaya pintu masuk negara ditutup, siapa yang mempertawakan kita? Sampai Muhammad Ketapi Menteri Pelancongan, dia kata, apa masalah pelancong nak masuk? Kita minta dia sekat pelancong daripada negeri China je. Itu pun dia tak boleh buat. Kerajaan mana? Kerajaan Pakatan Harapan. Siapa Menteri Dalam Negeri dalam tu? Muhyiddin Yassin. Itu pun tak boleh buat. Kemudian kita lihat sekali lagi bila mana wujudnya varian baru, iaitu varian yang dia punya virus ini boleh berkembang, yang mutate dan boleh duplicate, yang mempercepatkan proses penyebaran. Yang kalau dulu varian lama ni berada di kerongkong kita lebih kurang 4 hari baru masuk paru-paru, varian baru ni 2 hari dah masuk paru-paru, dah sesak nafas. Kita minta supaya jangan dibenarkan masuk. Cuba tengok saya punya live itu hari berapa hari bulan. Saya beritahu sekat daripada mengambil pekerja, pelajar daripada India. Beberapa hari lepas tu kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri UMNO. Tapi masalah Menteri UMNO ni boleh cakap. Kuasa nak merubah, kuasa Perdana Menteri. Kuasa nak menyekat supaya tidak ada lagi majikan dibenarkan mengambil pekerja daripada India, kuasa Perdana Menteri. Dan Menteri Dalam Negeri yang kita pun tahu Setiausaha Agong bersatu. Betul tak? Ya. Tapi kenapa kapal terbang daripada India masih lagi landing membawa mereka-mereka yang datangnya daripada India? Dan akhirnya varian baru ni benar-benar dikenal pasti. Dan mereka hari ini mengatakan bahawa ianya puncanya daripada rakyat. Mana datang logiknya? Bila mana kita punya COVID ini, wabak ini sudah mula melandai. The curve dah nearly flatten. Ketika itu, siapakah yang telah mengarahkan Hamzah Zainuddin dan setiausaha politik dia, Nadine, untuk pergi ke Sabah untuk menggerakkan supaya Syafiq Abdal digantikan dengan Musa Ahmad? Siapa punya kerja? Muhyiddin punya kerja. Kerana pilihan raya negeri Sabah, itulah yang menyebabkan berlakunya penularan lebih dahsyat wabak COVID-19. Pada ketika itu kenapa tidak dilakukan darurat? Apabila Syafiq Abdal yang marah kerana Musa Ahmad nak menjatuhkan dia, dia retaliate, dia pergi jumpa dengan TYT Sabah, minta supaya dibubarkan. TYT pun
Lepas diugut oleh Hamzah Zainuddin, dia rasa berang, dia benarkan dibubarkan. Betul tak? Ha? Dia benarkan bubarkan. Kenapa ketika itu, bila mana kedudukan dia selesa, tetapi kerana dia nakkan nafsu dia untuk menukar kerajaan negeri Sabah dipenuhi, kenapa ketika itu dia benarkan pilihan raya negeri dia adakan? Kenapa ketika itu tidak menggunakan otak dia untuk meminta Yang di-Pertuan Agong istihad darurat bagi mengelakkan pilihan raya negeri? Kerana kalau tukar pilihan raya negeri, dia tetap menang ke kalah, dia tetap Perdana Menteri. Hari ini kerana dia dah hilang kuasa, bila mana YB Ahmad Jazlan Yaakob, Datuk Seri, menarik balik sokongan, dia sudah hilang majoriti. YB Nazri Aziz, Datuk Seri Nazri Aziz, menarik balik sokongan, maka pembangkang lebih ramai daripada kerajaan. Maka ketika itu dia menghadap ke bawah duli tuanku, dan dia telah memperolehi proklamasi darurat. Sebenarnya siapa punca wabak yang melanda Malaysia ni? Dan siapa yang menjadi pemangkin kepada merebaknya wabak ni sekali lagi selepas pilihan raya negeri Sabah? Orang ni tidak lain tidak bukan, ni saya, tolong quote saya. Orang ni tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi hari ni tak payah cerita, tak payah nak kata bahawa punca ini semua berlaku ialah kerana rakyat. Dan sepanjang tempoh tu sepanjang tempoh kita tengok sepanjang tempoh, tolong ni, sepanjang tempoh mereka diberi kuasa, apakah yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin untuk benar-benar menghentikan wabak COVID-19? Kita sebuah negara bercuaca panas, kita sepatutnya jadi seperti Vietnam, yang mampu untuk mengelakkan kematian daripada COVID. Dengan cuaca yang kita ada, sepatutnya lebih mudah mengekang COVID berbanding dengan negara-negara seperti Korea yang sejuk. Tetapi kenapa kita gagal? Sedangkan di peringkat awal we are doing quite fine. Not that good, but we are doing quite fine. Kenapa? Kerana kerajaan hari ini perlukan wabak ini stay in order for them to stay as the government. Itu je reality dia. Itu sebab dari segi kaedah yang mereka gunakan untuk menghentikan penularan, mereka hanya menggunakan kaedah-kaedah yang lebih menguntungkan kroni dan rakan-rakan mereka. Kenapa tidak menggunakan kaedah-kaedah yang boleh membantu rakyat faham tentang virus ni, boleh membantu rakyat cegah virus ini daripada mereka jangkiti, yang boleh memahamkan rakyat bagaimana nak sembuh daripada jangkitan COVID-19. Ini tidak langsung diberikan penekanan oleh kerajaan hari ini. Jadi saya nak beritahu, kalau ada pihak kerajaan mengatakan rakyatlah yang tak jaga SOP, tolong cermin muka lembu-lembu ni. Tengok gambar-gambar dekat dalam Facebook, gambar Muhyiddin tak pakai mask, gambar Hamzah Zainuddin tak pakai mask, gambar Azmin ke hulu ke hilir, gambar menteri-menteri cabuk ni hulu ke hilir, buat majlis. Hari ni kerana dia orang
kita semua terpaksa merana. Orang yang kahwin pun sekarang ni, majlis perkahwinan, nikah boleh, tapi majlis perkahwinan tak boleh. Orang yang supply peralatan pelamin, jadi mak andam, yang supply catering, yang supply kemah, hancur semua lebuh. Baru selesai PKP 1, tak lama keluar PKP 2. PKP 2 baru habis bulan 3, bulan 5 dah PKP 3. Sampai bila? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kita dah cuba mengatasi masalah COVID dengan menggunakan kaedah PKP 1. Kita dah cuba mengatasi masalah COVID dengan menggunakan kaedah PKP 2. Tetapi virus ni tetap ada. Kita dah cuba, tuan-tuan, mengatasi masalah COVID dengan SOP baru yang diperkenalkan oleh Muhyiddin. Beraya pun tak boleh. Percaya cakap saya, tuan-tuan, angka ini tidak boleh turun. COVID ini tidak boleh selesai. Tetapi satu benda yang kita belum cuba, tuan-tuan, yang saya yakin pasti bakal membuahkan kejayaan. Dan kita minta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong supaya dengar cadangan ni sebaik-baiknya. Satu je kita belum cuba, iaitu tukar kerajaan dan tukar Perdana Menteri. Saya yakin kalau kita tukar kerajaan yang betul-betul serius menangani masalah COVID ni, tukar Perdana Menteri bodoh ni, insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah berikan mandat kepada orang yang betul-betul nak selesaikan masalah COVID, yang betul-betul nak hapuskan virus COVID. Bukan kerajaan yang bertahan dengan menggunakan akta darurat dan dengan mengharapkan COVID ini tidak pergi supaya mereka juga tidak perlu pergi daripada kerajaan ini. Hanya kerajaan yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat dan betul-betul berusaha untuk memastikan virus ini dapat kita hentikan akan mampu untuk menyelesaikan kemelut ni, tuan-tuan. Ini je. Silakan soalan lain. Okey tu. Apa ni, dengan mengatakan varian baru ni tu. Varian baru ni dia perlukah vaksin yang jenis baru juga, ataupun guna vaksin yang sedia ada untuk varian baru? Pertama sekali saya nak beritahu, apa yang disuntik ni semua bukan vaksin. Contohnya macam Pfizer, dia mRNA. Dia macam klon vaksin. Itu sebab dia ada kesan sampingan. Itu sebabnya dia juga boleh mendatangkan kemudaratan. Kalau kita diberitahu dengan betul bahawa virus ni tak bahaya kepada orang yang sihat, kan? Untuk varian yang pertama lah, yang dulu, kan? Dan kita menangani dia dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang mengada-ngadakan benda yang tak ada. Maka sewajarnya semua orang dah tahu by now, dah lebih 1 tahun lebih, macam mana nak jaga diri sendiri. Tetapi mereka tidak melakukan benda ni kerana mereka mengharapkan ramai yang kena, ramai yang akan masuk hospital, ramai yang akan ditempatkan di tempat-tempat. Maka projek untuk membekalkan katil, projek untuk membekalkan inkubator, membekalkan oksigen, membekalkan itu, membekalkan ini, sentiasa berterusan. Dan diorang boleh buat duit. Ini mencari kekayaan dengan kesusahan rakyat. Yang tu kita marah. Dan bila diisytiharkan darurat, sepatutnya wang negara digunakan betul-betul untuk memastikan darurat ni selesai. Tapi yang kita tengok rancak ialah pengagihan projek-projek direct nego kepada pemimpin-pemimpin bersatu dan mereka-mereka yang bekerjasama dengan Muhyiddin. Ini masalahnya.
Okey. Adakah kerajaan kekurangan bajet untuk menangani masalah COVID itu? Allah. Duit kita ni lebih daripada cukup dah. Kalau dia orang tak salah guna. Tak ada orang bawa pinjam. Dia pinjam kau ingat untuk COVID. Oh, bukan untuk COVID. Bukan untuk COVID. Kalau untuk vaksin COVID saja 3 bilion, itu pun dah berlipat kali ganda daripada harga sebenar. Dan itu dah diluluskan dalam belanjawan 2021. Duit dah ada. Kau tengok berapa banyak aset yang dia orang dah jual. Kau tengok berapa banyak duit Petronas dia orang dah jarah. Nampak tak? Duit Kuan pun dia orang jarah. Pinjam untuk apa? Pinjam untuk apa? Untuk pastikan projek untuk buat jalan, projek jalan kampung apa semua sekali. Yang benda ni bukan prioriti masa ni. Tetapi penting untuk bagi kepada kroni-kroni mereka untuk berhadapan dengan pilihan raya. Nampak tak? Jadi adakah dengan COVID yang sambung ni 3.0 ni ada alasan untuk menjarah duit lagi tu? Pasti. Pasti. Kenapa pasti? You mark my word. 1/8 kita tidak akan berhenti darurat. Akan sambung sampai 31/12. Sampai 31/12, kau percaya cakap aku, dia akan sambung lagi. Silat-silat sampai bulan 2. Dia akan sambung PKP ni selagi mana dia orang boleh sambung. Sebab tidak ada satu manusia pun yang boleh menghalang mereka. Cuma dia kena ingat, Allah Ta'ala tu ada. Mereka merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah Ta'ala sudah pasti jauh lebih baik berbanding dengan perancangan kita manusia. Okey. Okey. Rasa-rasa Dato' ada tak stimulus package yang baru untuk rakyat pada PKP yang akan datang ni? Maksudnya rakyat ni kau suruh duduk rumah. Kau suruh kerja daripada rumah. Lembu ni ada otak ke? Tak mak cakap lah. Kau ingat semua orang kerja kerajaan boleh kerja daripada rumah. Bila dia orang semua kerja kerajaan ni kerja kat rumah, macam mana nak kerja? Nak renew, contohnya JPJ, nak renew lesen, nak renew tu, nak renew L, boleh. Kalau kerja daripada rumah. Orang yang buat driving school boleh kerja daripada rumah. Pakai otak lah nak cakap kerja daripada rumah ni, kan? Kemudian yang mana yang toke-toke yang dia jaga dia, kilang-kilang, sektor pembinaan, boleh pula kerja kat site. Kenapa dia nak jadi Tuhan? Dia ingat dia baguan agaknya. Dia boleh menentukan siapa yang boleh keluar cek rezeki, siapa yang tak boleh keluar cek rezeki. Tapi dia sebut semua sektor ekonomi dibuka. Tapi kalau semua sektor ekonomi dibuka, lepas tu dia suruh work from home, ni apa kejadahnya ni? Gunting rambut boleh work from home, cuci kereta boleh work from home. Betul. Lepas tu kaki tangan pengurusan jangan lebih 30%. Dia tahu tak apa benda dia cakap ni? Cakap boleh, tapi sebenarnya sebelum kita buat polisi ni, kan, kita mesti ada orang. Kena ada pasukan, bukan orang tau. Kena ada satu pasukan yang memikirkan benda-benda ni semua sebelum ianya dijadikan polisi. Kalau dah jadi polisi, jadi polisi bodoh macam ni lah. Faham tak? Bila Perdana Menteri bercakap, berdasarkan apa yang ditulis oleh pegawai dia, tak tahulah Mak Inon ketulis apa ni kan. Tak habis-habis kan benda-benda bodoh macam ni. SOP tak berapa cerdik. Bila kita cakap Perdana Menteri bodoh, marah, kan? Sampai besok panggil aku ke balai polis, briefing ni apa ni, Sentul balik pukul 2 besok.
Tori raya pertama, ni puasa pertama kena panggil. Handphone kena rampas. Lepas tu yang puasa ketiga panggil lagi. Ni panggil lagi ni. Lagi 3 hari nak raya, panggil lagi. Dia ingat dia panggil kita pergi balai, kita takut ke? Dia ingat dia panggil kita pergi balai, dia akan tutup mulut kita. Hari ni rakyat biasa dah berani buka mulut tau. Kau boleh tangkap aku. Tapi kau nak tangkap semua orang yang bercakap kat Facebook? Kau nak tangkap semua orang yang bercakap kat Twitter, Instagram, TikTok? Tangkaplah. Rakyat tengok dengan mata lagi. Rakyat akan bertanya, apa cerita ni pemimpin UMNO yang tak lagi tarik diri daripada kerajaan? Apa dia buat ketika mana ketika mana Muhyiddin buat suka hati bapak dia ni? Apa pemimpin UMNO buat? Dia akan tanya. Ni MP Menteri UMNO ni yang tak nak keluar ni, apa dia orang buat? Kemudian dia akan tanya juga, ini menteri-menteri PAS. Hari ni Haji Hadi pula boleh keluar kenyataan mengatakan bahawa sekiranya tidak mau menyokong kerajaan Perikatan Nasional, letak jawatan. Zaman Datuk Seri Najib dulu, berapa ramai orang PAS dalam kerajaan? Ada pernah kita sideline mereka? Ada pernah Datuk Seri Najib kata, orang-orang PAS yang tak nak menyokong kerajaan Barisan Nasional, letak jawatan? Ada? Tak ada. Bila kita bagi BRIM, siapa paling banyak dapat BRIM? Yang menentang kerajaan. Bukti dia, paling tinggi penerima BRIM ialah kerajaan ini oleh rakyat Selangor. Paling tinggi. Selangor siapa pimpin? PKR. Ni budak kecil ni kenapa ni? Seorang dah keluar. Betul tak? Betul. Ada Datuk Seri Najib apa ni? Buang tak ada. Tak ada. Tak ada double standard. Okey. Tak ada. Bila kita bagi bantuan kepada nelayan, ada kita pilih, orang PAS kita tak nak bagi, orang PKR kita nak bagi. Tak ada. Bila kita bagi bantuan awal persekolahan, ada kita pilih, bagi pada orang UMNO je, orang PAS kita nak bagi, orang DAP kita nak bagi. Ada? Tak ada. Bila kita nak bagi bantuan awal bantuan musim terkujuh, bulan Disember, November, Januari, musim hujan, tak boleh pergi menoreh. Kita bagi 200 kepada penoreh getah. Ada kita pilih-pilih kasih? Tak ada. Bila kita bagi bantuan untuk pesawat padi, sementara menunggu hasil tuaian, kita bagi RM200. Ada kita pilih, sawah orang PAS kita nak bagi, sawah orang UMNO je kita bagi. Ada? Tak ada. Bila BN memerintah, kita bagi bantuan pada semua. Dan kita tak pernah penalize sesiapa pun. Termasuk ada KSU yang pro pembangkang. Ada. Bukan setakat KSU. Governor Bank Negara pun pro Mahathir. Ada kita ambil tindakan? Tak ada. Ketua Pengarah SPRM dulu, Tan Sri Abu Kasim, pro Mahathir. Ada kita ambil tindakan? Tak ada. Ramai lagi kalau nak sebut. Gani Patail kerja untuk Mahathir. Dia dah berkonspirasi nak menganiaya Datuk Seri Najib pun, dia hanya direhatkan. Tetapi kita tak terus buang dia. Dia masih menikmati pencen. Tengok Datuk Seri Najib. Kalau nak ikutkan apa yang Gani Patail buat, Zeti buat, Muhyiddin buat, ini semua treason tau. Menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokratik. Treason tau. Sepatutnya boleh didakwa. Hukum gantung bro. Tapi tak ada tindakan. Okey. Okey tu, tadi Datuk ada sentuh pasal polisi bodoh ni tu. Jadi sempena hari bodoh ketiga
Sempena hari The Black 14. The Black 905. 905. Apakah pencapaian yang kerajaan yang kita nampak? Pertama sekali, kalau zaman Pakatan Harapan tu kita lihat institusi asas negara. Perlembagaan negara yang telah menyatakan tentang kedudukan Islam sebagai agama rasmi hancur. Kedudukan hak istimewa orang Melayu hancur. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan hancur. Kedudukan raja-raja Melayu hancur. Sampai yang di-Pertuan Agong pun tak tunggu sampai 5 tahun, 2 tahun dah lari lah. Betul tak? Akibat daripada pemerintahan Pakatan Harapan. Ekonomi, jahanam. Pelaburan langsung asing, jahanam. Hubungan diplomatik dengan China, jahanam. Dengan India, jahanam. Dengan Amerika, jahanam. Dengan European Union, awal lagi dijahanamkan. Bila mereka berjumpa dengan duta-duta European Union, mendesak supaya European Union mengenakan tekanan kepada Malaysia pada ketika itu. Mahathir, Lim Kit Siam pergi jumpa. Last kali, apa yang berlaku, kita tengok kita punya minyak kelapa sawit diboykot oleh European Union. Bila tukar, pergi ke apa ni? Bro, tolong tengok. Bila tukar pergi ke PN, kan? Kita tengok benda yang sama. Benda yang sama berlaku. Hubungan diplomatik kita makin parah. Kan? Bila pergi ke Indonesia, kita tengok apa jadi. Bila pergi ke Saudi Arabia, parah juga. Kan? Pergi UAE, kita ingat bawa balik pelabur. Rupanya dia balik daripada UAE yang dapat apa ni, yang dapat manfaat ialah Indonesia. Kan? Ya. Okey. Tapi PN mungkin ada alasan dia kata COVID lah, mungkin dia ada kepincangan kat situ sikit. Kepincangan apa? Dikala kita tercorot dari sudut ekonomi di rantau Asia ni, kita lihat jiran kita yang COVID dia paling tinggi di rantau Asia, iaitu Indonesia. Tetapi dia punya foreign direct investment juga paling tinggi. So don't talk. Aku cakap talk kau marah. Kan? Cakap ni banyak bullshit daripada betul. Come on lah, kita rakyat Malaysia ni ada internet tau. Kalaupun tak cerdik, tapi bila dia orang buka internet, dia orang baca, knowledge dia orang bertambah. You cannot simply bodohkan dia orang, bro. Okey, lagi. Ada soalan-soalan lain yang mencabar? Hai. Sekarang saya tengah memikirkan ni. Pertamanya, apa akan jadi pada barang-barang kawan-kawan kita yang berniaga ni? Bila mana tiba-tiba diminta untuk berhenti daripada berniaga. Yang dah tempah kain, baju, yang dah tempah kuih raya. Tuan-tuan, orang jual kuih raya berapa banyak? Tetapi yang lebih parah ni tuan-tuan, kemana kita nak humban kuih-kuih raya yang kita dah beli, ketupat, rendang yang dah ditempah semua sekali? Sungai mana yang mungkin boleh menampung benda ni? Kau salah buang ke sungai, apa jadi? Sungai pula pencemaran sungai. Kan? Dulu korang perlu fikir tak mana nak buang makanan? Dulu, tuan-tuan, kita tahu kuih raya kita kurang-kurang separuh mesti habis. Sekarang menziarah pun tak boleh. Jadi last sekali, engkau orang punya berat badan confirm akan naik. Sebab apa?
Sebab tak nak membazir, makanlah kuih tat tu. Dia bangkit. Tak nak membazir, makan kuih bangkit tu. Tapi korang tak bangkit-bangkit lagi. Tak bangkit-bangkit lagi. Kalau tak nak membazir, makanlah rendang-rendang yang korang dah order tu. Kalau korang tak beli, kesian pula orang yang kau dah tempah tu. Kalau dah bayar deposit, tak apa juga. Ada yang tempah pakai Leo je. Kesian dia orang ni, tuan-tuan. Tetapi kalau terasa nak makan sate, saya duk fikir-fikir hari raya pertama ni disebabkan arahan bodoh Perdana Menteri kita ni. Saya rasa saya akan buka kedai sate macam biasa. Ini tahun ni memang saya duduk kat kedai sate saya sajalah. Jadi siapa yang nak order sate tu, selagi yang termampu, insya-Allah kita akan bakarkan untuk pagi raya. Tapi tak janji. Tapi saya dah standby dua dapur sate tu untuk pagi raya. Biasa ada satu. Kalau nak order sate mentah pun boleh lah. Malam sebelum raya tu datang ambil siap-siap. Aku dua tukang kelas satu. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey tu, ini ada kawan kita daripada Perlis tu Dia kata di Perlis dia tak ramai sangat yang kena COVID tu, satu hari dua orang, tiga orang. Di Labuan pun begitu juga. Masalahnya bila kau ada Perdana Menteri bodoh, dia tak boleh fikir PKP ni perlu dibuat secara bersasar. Kau kena faham apa tujuan dia buat PKP. Kalau tujuan dia buat PKP ialah untuk memastikan COVID tu dapat dikawal, maka dia akan buat PKP bersasar. Kawasan merah tak boleh pergi kawasan hijau, kawasan hijau tak boleh pergi kawasan merah. Itu yang dia patut buat. Tapi masalahnya sekarang ni, dia nak kurung korang supaya korang tak berinteraksi sesama keluarga, tak payah cerita tentang betapa bangsatnya kerajaan ni. Itu tujuan dia. Yang dia takut bukan COVID. Yang dia takut kita jumpa sanak saudara, kita ziarah sana ziarah sini, mencerca kerajaan yang gagal ni. Itu je. Itu sebab dia kena halang. Sampai ziarah pun tak boleh. Dalam dunia ni mana ada kerajaan tak benar kita ziarah mak bapak kita? Dalam dunia ni mana ada kerajaan raya tak boleh ziarah? Hanya seekor balon je. Tak ada orang lain. Ini realiti. Kau bagi aku satu kerajaan yang tak benarkan ziarah masa hari raya. Masa PKP 2.0 pun untuk hari Cina pun dia benarkan juga. Kita juga yang memperjuangkan supaya hari raya Cina dibenarkan. Dengan harapan bila datang hari raya Melayu ni, benarkanlah juga. Betul. Takkan jiran sebelah rumah. Kena adil. Adik-adik sebelah rumah tak Mana boleh buat macam ni? Tak adil. Apa juga benda yang tak adil, tak kira lah dia nak buat kat orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina ke, kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh biarkan. Itu sebab tak kira lah orang Melayu ke, India ke, Cina, bila datang hari pembuangan undi, you must remember, once we have a very damn stupid government. Itu je. Dan jangan sekali-sekali bagi undi pada manusia-manusia yang buat keputusan-keputusan bodoh ni. Setiap sehari berubah tu. Kita pancung semua. Kita pancung. Itu je cara dia. Kita duk ingat Presiden PAS akan memperjuangkan nasib orang yang susah. Hari ini je berapa orang minta tolong. Kita bukan kerajaan. Macam mana kita nak bantu semua? Yang mana mampu kita bantu. Tapi dikala orang nak raya ni, orang bukan cerita tak ada persiapan di atas meja untuk hari raya. Orang cerita hari ni nak makan pun tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Nak susu anak, tak ada susu. Pampers tak ada. Tong gas dah habis. Bekas beras dah kosong. Yang ini yang rakyat fikir kat bawah. Kalau rakyat ni macam anak dia, macam menantu dia dapat projek macam-macam, tak apa. Kau suruh 2 bulan, 3 bulan duduk rumah, that's the time to enjoy our life with our family. For them.
Tapi untuk rakyat biasa, kau kurung kat rumah ni, mampus bro. Pemandu teksi nak cari duit kat mana? Betul. Pemandu Grab nak cari duit kat mana? Orang yang buat kerja Lalamove nak buat kerja kat mana? Orang yang buat bungkus eat tapau, dia orang nak cari kat mana? Bila kau tak bagi keluar rumah, kereta confirm tak berbasuh. Pemandu, orang yang basuh kereta, dia nak cari makan kat mana? Petrol pump minyak pun kurang. Macam mana? Lepas ni janganlah buat kerja bodoh, belagak. Kita tengok kita dah berjaya menurunkan harga minyak. Kan? Kalau ada bahlul yang cerita dengan bangganya, hari ni kita berjaya turun harga minyak, kau tampar je muka dia orang. Bodoh. Kan? Memanglah harga minyak turun. Bila semua kereta tu, korang semua kena kurung dalam rumah. Tak boleh tak buat petition untuk turunkan Muhyiddin untuk gantikan orang lain? Tak payahlah. Tak payahlah kita nak buat petition bagai ni. Minta maaf cakap lah. Hanya satu manusia je dalam Malaysia ni boleh hentikan. Dan orang ini tidak lain tidak bukan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Kita cuma doa semoga tuanku diberikan hidayah untuk membetulkan keadaan. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh. Betul. Pak jalan ni. Kalau misalnya tuanku tak nak betulkan, kita haraplah sultan-sultan. Sultan-sultan boleh menentukan siapa yang Tuan Agong. Mereka boleh buat sesuatu. Itu je. Kita doa je. Kita tak boleh buat apa bro. Kita rakyat biasa. Patik pacal yang hina, sehina-hinanya pacal. Kan? Selagi negara ini negara raja berperlembagaan, buatlah perubahan. Lakukan sesuatu. Kan? Lantik orang yang betul-betul nak jaga negara. Kan? Bukan orang politik pun tak apa. Kan? Tapi lantik orang yang betul-betul nak jaga negara. Lantik orang yang serius buat kerja nak hapuskan COVID. Bukan orang yang mengharapkan COVID kekal ada supaya mereka boleh kekal berkuasa. Ini tuanku boleh buat. Tetapi rakyat bertanya, kenapa tuanku tak boleh buat? Dan bila rakyat tanya aku nak jawab apa? Yalah. Kan? Betul. Kita tak boleh buat andaian. Dan takkanlah aku nak buat andaian, oh dia ada kepentingan. Tak boleh. Takkan aku nak buat andaian, oh dia dapat projek. Tak boleh. Aku tak boleh buat macam tu. Kan? Tu kenapa pula? Okey, ada lagi? Okey tu. Ni nama dia Wan Hanif. Wan Hanif. Wan Hanif Dia kata saya nak beritahu rakyat ramai marah dekat Pak Media ni sebab ramai yang dapat BPR, bantuan prihatin rakyat. Pasal 1, tiba-tiba pasal kedua status tak lulus. Ya, betul. Adakah kerajaan dah habis duit kata dia? Bantuan rakyat fasa 1 dah lulus. Bukan fasa 1 tau. Kena faham bila kita bagi bantuan tu, kita tengok pendapatan dia tahun lepas. Jika pendapatan dia, contohnya lah, katalah kita nak bagi bantuan untuk mereka yang mempunyai pendapatan isi rumah bawah RM3,000. Maka pendapatan tahun lepas, kita tengok dia layak. Pendapatan dia bawah RM3,000. Kan? Maka kita terus bagi dia bantuan. Bila kita bagi bantuan, dia dah terima yang pertama tu, kedua dia mesti terima, ketiga dia mesti terima. Bukannya lepas suku pertama tu, kita kaji balik pendapatan dia. Tak ada. This is bullshit. There is no such thing. Kita hanya refer apa yang dilapor kepada lembaga hasil dalam negeri tahun lepas. Kalau tahun lepas dia lapor pendapatan dia sekian banyak, lebih daripada RM4,000, dia tak layak. Tetapi kalau kita dah dapati dia layak untuk tahun ni 2021, dapat yang pertama, kedua mesti dapat. Ketiga juga mesti dapat. Walaupun pendapatan dia tahun ni sudah lebih daripada RM4,000 ataupun RM5,000, dah tak layak. Maka tahun depan baru dia tak layak. Ni kena faham.
Jadi saya cadangkan siapa yang pendapatan hilang tu, yang dia dapat yang pertama, kedua, ketiga tak dapat, pakat ramai-ramai saman kerajaan. Saman. Oh, macam tu kaedah dia. Saman. Engkau dah jarah duit Kuan. Engkau dah jarah duit Petronas. Engkau dah jual aset negara. Yang ini patut kau dahulukan, yang ini patut kau bayar. Kan? Yang ini patut dibayar. Kalau tak ada duit lagi, tu bangunan parlimen, jual. Kan? Jual. Lepas ni kalau nak perlu pembersidang, pergi kat Pagu sebab ada 2 dewan baru. Satu parlimen, satu dewan rakyat. Dah itu je dia mampu. Kita suruh dia diversify our source of income, dia tak mampu. Di luar pemikiran dia, di luar kemampuan dia. Kan? Jadi pindahkan parlimen tu, pergi kat 2 dewan yang dia buat dekat Pagu. Satu jadikan dewan rakyat, satu dewan negara. Confirm parlimen Pagu tu tak hilang. Turun menerus jadi milik anak beranak dia. Kan? Yang bangunan Gajah Putih tu, yang dah nak berantu dah ni, lama tak pakai, buang, jual. Pastikan rakyat ni dulu dapat. Ini belum lagi orang yang dah layak dapat BPR ni, dia mohon JKP. Mohon JKP dapat je, automatik dipotongnya benda ni. Segala benda. Dia cari alasan. Itu sebab lepas ni nak mohon apa-apa yang diumum oleh kerajaan ni, hati-hati. Sebab mereka ni damnly desperate. Diorang cari alasan je macam mana nak tarik benda daripada kamu. Jadi make sure hati-hati bila kamu declare apa-apa pada mereka. Kita mohon, kita ingat nak dapat lebih. Lah sekali yang ada tu, yang kerja tak dapat, yang dikendong keciciran. Tu bahaya. Okey. Diorang air-air, diorang harapkan duit tu. Hari raya ni orang pinjam bro nak berniaga. Betul lah. Kau buat macam ni, tak kebangsat namanya ni. Kan? You should allow them to continue at least until before hari raya. At least okey lah tu kan. Boleh. Bagi dia orang habis. Ni nak lelong pun tak sempat. Apa-apa stok ada boleh clear. Lepas tu ada celaru sikit. Ada yang kata sampai pukul 10 hari bulan Mei. Selamanya. Rupanya tengah hari dah kena berhenti. 9 Mei dah kena beli. Pagi. 9 Mei. Patutnya sampai 10 malam. Lepas tu diarahkan buka balik. Orang dah tutup. Kerugian tu siapa nak tanggung? Kau tak faham orang niaga macam mana tau. Setengah-setengah lahanat ni, macam bini Saifuddin ni. Dia kata orang buka bazar Ramadan ni nak fikir keuntungan semata-mata. Dia ingat untung bazar Ramadan ni banyak sangat ke? 10 juta lah. Kau tak pernah susah tu sebab kau tak tahu. Orang yang berniaga ni ada yang tiap-tiap hari balik rugi lah. Terutamanya bila kau buat SOP bodoh ni. Orang berniaga balik rugi. Kalau cuaca tak betul. Kau pancung lagi dia orang. Belum lagi cerita musim hujan sekarang ni. Jualan sate pun jangan. Hujan je bungkus. Belum sempat nak cover modal pun dah. Itu sebab kena ingatkan anak cucu kita. Jangan sesekali sebut siapa juga jadi kerajaan, nasib kita tetap sama. Sebenarnya memang tak sama tuan-tuan. Jadi ingat, bila sampai ke peti undi, jangan sesekali kita pangkah mereka yang bekerja sama dengan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.